Didik TV KPM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jamil musyahidin wa mustami'inal kiram, khususan li tullab wal muallimin, wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ala kullu tullab wal muallimin. Wa al-yawm sanata'alamul maddah usuluddin, wa qabla an nabda hayya nanzuru ila syakhsiyah dhuyufuna al-yawm. Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Ahlan wa sahlan dan selamat datang kita ucapkan kepada Ustaz kesayangan kita, Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah. Nampak penampilan Ustaz pada hari ini agak berbeza dengan penampilan yang sebelum-sebelum ni Ustaz. Alhamdulillah. Apa perbezaan dia? Nampak lebih kacak lagi ni. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Pada hari ini kita akan orang kata mempelajari teknik-teknik untuk belajar bagaimana menjawab soalan-soalan usuluddin SPM 2022. Jadi kepada murid-murid, anda semua dah bersedia? Kalau anda semua dah bersedia, jom kita perkenalkan murid-murid kita yang akan bersama dengan kita terlebih dahulu. Boleh Ustaz? Boleh. Dipersilakan Ustaz. Boleh kita perkenalkan murid-murid terlebih dahulu? Alhamdulillah, hari ini Ustaz ditemani dengan beberapa orang murid yang sayang daripada kelas Ustaz, iaitu daripada Sekolah Menengah Agama Al-Falah, Parit Tok Ngah, Tanjung Pianang, Perak. Jadi Ustaz perkenalkan dahulu. Yang pertama, murid yang bernama Nik Muhammad Zawawi. Sila perkenalkan Nik. Ya, segak bergaya Nik. Dan kemudian pelajar perempuan, murid perempuan yang bernama Nurul Zulakha. Dan yang ketiga adalah murid yang bernama Fadilah Hanim. Ya, Fadilah. Dan yang terakhir, kecil molek orangnya, manis senyumannya, Nur Iqbal. Ya, tengok tu dia senyum tu. Nur Iqbal. Okey Ustaz, ni murid-murid kita daripada SMA Al-Falah Tanjung Piandang, Perak. Ni Ya. anak murid Ustaz ya? Ya, anak murid saya. Okey, baik. Ustaz, apakah topik yang akan Ustaz kongsikan kepada murid-murid di rumah dan juga di studio pada hari ini? Okey, baik. Untuk episod kali ini, pembelajaran adalah berdasarkan tajuk Zulkarnain. Bab yang ke-10, tafsir tingkatan 5. Baik. Kisah yang keempat dalam surah Al-Kahfi. Apakah standard pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini Ustaz? Okey, standard pembelajaran untuk hari ini, murid-murid perlu membaca ayat dengan bacaan yang baik dan tepat dan sempurna di segi tajwid dan sebutan makhrajnya. Yang kedua, mengenali beberapa ma'anil kalimat al-mukhtarah, beberapa makna kalimat yang terpilih. Dan kemudian yang ketiga, syarah ayat ijmalan, syarah ataupun penjelasan ayat itu secara detail. Dan juga yang terakhir, ma yustafadu minal ayat, iaitu apa faedah yang kita perolehi daripada pembelajaran ayat pada hari ini. Tapi sebelum kita teruskan kepada pembelajaran kita, Ustaz nak minta salah seorang daripada murid Ustaz. Kalau Ustaz tengok di sini, Ustaz nampak muka Iqbal bercahaya. Muka Iqbal bercahaya berseri. Mudah-mudahan Iqbal boleh bacakan 2 ayat saja Iqbal. Okey, baik, 2 ayat saja sebab ayat pun panjang. Jadi Ustaz minta Iqbal untuk baca 2 ayat saja. Dipersilakan Iqbal. Taranum sikit. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله العظيم.
Baik, bagus Iqbal. Terima kasih atas bacaan yang mantap dan juga terbaik insya-Allah. Jadi kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan beberapa kalimah yang terpilih yang terkandung dalam ayat berikut yang perlu untuk murid-murid fahami dan ketahui. Jadi baik, ayat yang pertama, kalimah yang pertama sa'atlu. Yang sama mufradatnya, sama maknanya dengan sa'aqusu, iaitu akan aku ceritakan. Akan diceritakan, akan dikisahkan. Kemudian yang kedua, makanna, sahalna. Ini Ustaz cerita, Ustaz memberikan penjelasan ni, Ustaz harap murid-murid dapat memahami dan dapat menghafal sedikit sebanyak apa yang Ustaz terangkan ni. Kerana nanti kita akan ada soalan-soalan yang akan dibincangkan. Dan yang ketiga, maghribal syamsi mawdi'i ghurubiha. Apa dia? Tempat tenggelamnya matahari. Tempat tenggelamnya matahari. Dan yang nombor 4, jazaan mukafaatan. Jazaan mukafaatan iaitu ganjaran. Ganjaran. Dan yang kelima, hamiatin kasiratut tinah as-sauda, iaitu tanah hitam yang berlumpur. Dan yang terakhir, as-saddain. As-saddain yang membawa maksud al-jabalain, iaitu dua gunung. As-saddain ni maksud dia adalah dua benteng. Dua benteng yang membawa maksud sama dengan al-jabalain. Jadi ini adalah beberapa ayat yang perlu murid-murid fahami dan ingat berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi ini, kisah Zulkarnain ini adalah kisah yang keempat di dalam surah Al-Kahfi yang memang perlu dipelajari oleh murid-murid. Dan kisah ini adalah kisah yang panjang dan mempunyai beberapa kisah yang beberapa kisah yang terkandung di dalamnya yang perlu untuk murid-murid fahami. Jadi dengan pembelajaran yang akan datang nanti akan diterangkan bagaimana berlakunya kisah perjalanan Zulkarnain. Baik Ustaz, saya ada satu soalan. Boleh Ustaz? Boleh. Jangan susah sangat soalannya. Soalan saya Ustaz, tadi murid-murid kita ada baca ayat Al-Quran. Adakah tips ataupun bagaimana untuk mereka ni dapat full mark dalam pembacaan ayat tadi Ustaz? Bacaan Al-Quran ini tidaklah ada di dalam peperiksaan awam. Okey. Dia hanyalah sekadar sebagai pentaksiran dalam bilik darjah saja. Tidak ada markah di dalam peperiksaan awam. Dia ada pentaksiran dalam bidik darjah. Okey, baik Ustaz, selepas ini kita akan mengetahui bagaimanakah kisah Zulkarnain dengan lebih menarik selepas ini perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Ibuku Ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan Zulkarnain dalam mata pelajaran Usuluddin tingkatan 5. Tadi kita dah baca ayat Quran Ustaz. Jadi mungkin untuk segmen kali ini boleh tak kita nak tahulah apa maksud tersirat di sebalik ayat-ayat tu Ustaz? Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Kepada murid-murid Ustaz, minta dengar baik-baik tentang penjelasan yang akan Ustaz ceritakan mengenai surah Al-Kahfi. Untuk ayat 83 hingga 84. Ayat 83 hingga 84 itu ayat yang dibacakan oleh Iqbal tadi. Jadi ini adalah syarah ataupun penjelasan tentang pengertian di sebalik makna ayat-ayat tersebut. Okey, untuk ayat 83 hingga 84, tatahaddasa an qissati Zulkarnain. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang pertama,
tatahaddatsa an qissati Zulkarnain. Ini adalah isi yang boleh menceritakan keseluruhan ayat tadi. Jadi walaupun pendek dan ringkas, tapi ia dapat digunakan untuk memberikan pengertian tentang ayat tadi. Jadi pendek tapi memberi banyak makna dan banyak menjelaskan tentang ayat tadi. Baik. Faqad makkannallahu li amrihi fil ard wa atahu al-katsir minal ilmi bi asbab ma yastati'u bihi tawjihil umur. Jadi Allah Ta'ala qad makkannallahu li amrihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan, memberikan kepadanya kedudukan sebagai kuasa di atas muka bumi, fil ard. Wa atahul katsiru minal ilmu, dan Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya banyak ilmu. Dua benda yang diberikan kepada Zulkarnain. Yang pertama adalah makannallahu li amrihi fil ard, dan juga wa atahul katsiru minal ilmi. Ini adalah dua benda yang apakah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Zulkarnain. Jadi dua ini adalah perkara yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Zulkarnain, iaitu memberikan kekuasaan, itu menetapkan dia sebagai pemerintah, dan yang kedua memberikan kepadanya ilmu yang banyak sehingga dia mampu untuk menghadapi segala perkara. Baik. Untuk ayat yang seterusnya, ini adalah kisah yang pertama tentang perjalanan Zulkarnain. Aiman, ini perjalanan Zulkarnain. Perjalanan. Ya, ada 3 perjalanan. Ini adalah perjalanan yang pertama. Ke mana dia pergi? Dia pergi ke Jihatil Ghurb. Jihatil Ghurb iaitu di sebelah barat. Di sebelah barat. Dan apa yang dia dapati? Fawajada syams taghrabu fi makanin bihi ainu zata ma'in harun wa tini aswad. Dan apa yang dia dapati ialah di tempat tersebut terbenamnya matahari dan terdapat mata air yang berlumpur hitam. Batinu aswadun. Jadi dia pergi ke Maghrib, ke Ghurub. Pergi ke Ghurb, iaitu pergi ke sebelah barat, dan dia jumpa apa? Dia jumpa mata air. Tinun aswadun. Dan kemudian wajada Zulkarnain. Apa yang di bahagian barat tu apa yang dia jumpa? Okey, baik. Di bahagian barat dia jumpa apa? Qauman kafirin. Satu kaum yang kafir. Kaum yang kafir. Dia pergi ke Ghurub dan dia jumpa satu kaum yang kafir. Fa'alhamuhullahu an yattakhiza fihim ahadun amrain. Lalu Allah Ta'ala ilhamkan kepada Zulkarnain 2 perkara. Yang pertama, sama ada imma an yad'uhum ilal iman, sama ada dia nak berdakwah kepada mereka kepada beriman kepada Allah, dan mereka beriman. Wa imma an yuqatiluhum in istimarru 'ala al-kufr, ataupun mereka itu dibunuh jika mereka masih tetap dengan kekafiran itu. Ini di bahagian Ghurb, di bahagian barat. Apa dia jumpa? Dia jumpa satu kaum yang kafir. Lalu diberikan kepadanya ilham, sama ada dibunuh ataupun mereka beriman kepada Allah. Baik. Kita lihat pula kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua, dia pergi barat, kemudian dia pergi ke Syarqun. Jihati Syarqun, ke bahagian timur pula. Tadi pergi ke barat, sekarang dia pergi ke timur. Balaghal masyriq syam fi nihayatin ma wasala ilaihi min al-umran fawajadaha tatlu'u ala qaumin ya'ishu 'ala al-fitratil awal. Apa dia jumpa di bahagian timur? Dia jumpa dengan satu kaum yang hidup
ala al-fitratil awal la yastaruhum min harriha satir. Yang kehidupan mereka tidak ada tutup kepanasan. Ataupun kita letak dia kehidupan yang nomad lah. Yang nomad, yang tak berpakaian, yang kehidupan kuno lah. Fada'aha aula. Lalu dia telah berdakwah kepada mereka ilal iman wasara fihim siratul awal, dan mereka pun beriman kepada Allah Taala. Jadi dia pergi pula ke timur, dia ada jumpa apa? Dia jumpa satu kaum yang tidak bertutup daripada kepanasan. Kemudian kita lihat pula yang ketiga. Kemudian dia pergi ke sebelah timur dan barat, tengah-tengah. Ini cerita, ni kisah yang tiga. Apa yang Zulkarnain jumpa? Dia jumpa dua jabalain murtafi'ain. Dia jumpa dua bukit yang tinggi. Dua bukit yang tinggi. Hunaka wajada qauman la yafqahuna ma yuqalu lahum. Di sana dia berjumpa dengan satu kumpulan, satu kaum yang mana dalam kaum ini mereka tak apa nak faham. La yafhamun. Tidak faham apa yang dikatakan kepada mereka. Dan mereka ni, apa yang mereka minta kepada Zulkarnain? Mereka minta untuk dibina. Yuqimu lahum saddan fi wajhi Ya'jud wa Ma'jud. Ya, mereka minta kepada Zulkarnain untuk dibina pada mereka saddan. Saddan yang mana? Benteng, empangan. Fi wajhi Ya'jud wa Ma'jud. Dalam menghadapi di bahagian hadapan Ya'jud dan Ma'jud. Fa aqama saddan 'aliyan. Lalu apa yang Zulkarnain buat? Maka dia pun binalah. Dia pun bina satu tembok yang tinggi. Tinggi dia macam mana? Tinggi yang tidak dapat dilintasi, diseberangi, dan dalamnya hingga tidak dapat untuk dikorek. Baik. Dan hasil daripada pembelajaran kita pada hari ini, ma yustafadu minal ayat. Yang pertama, at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Kerjasama dalam benda yang baik dan juga dalam benda-benda yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Taala. Yang kedua, jawazu al-ujra 'ala qiyam bil muhimmi minal a'mal. Harus untuk kita ambil upah. Harus untuk kita ambil upah dengan pekerjaan kita. Yang ketiga, at-taqrir ala wujudi qaumin Ya'jud wa Ma'jud. Sebagai satu ikrar, satu penekanan bahawa wujudnya kaum yang bernama Ya'jud dan Ma'jud. Dan yang keempat, la ikrah fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Nak masuk Islam, boleh masuk Islam. Tak mau, tidak ada paksaan. Dan yang kelima, hasal muslimin ala injazil a'mal ibtigha'i wajhillah. Kepada orang Islam membuat satu perkara hanyalah mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ini adalah beberapa kebaikan ataupun beberapa faedah yang diperolehi daripada pembelajaran ayat yang lepas. Okey, baik Ustaz. Ini dia. Orang kata bukan setakat kita baca ayat Quran je, dan kita nak ambil pelajaran daripada ayat yang kita baca. Tambah-tambah pula ada kisah-kisah yang menarik seperti ini. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Ya. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ibu Kuma Ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Tadi kita dah dengar dah kisah-kisah berkaitan dengan Zulkarnain yang mana dirakamkan di dalam Al-Quran. Tapi kita nak belajar pula pada kali ini bagaimana untuk kita menjawab soalan-soalan yang kita nak hadapi dalam SPM nanti. Okey Ustaz, boleh kita mulakan? Baik, terima kasih kepada Aiman. Okey, baik. Kepada murid-murid Ustaz, kita sekarang kita nak menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Jadi, Ustaz akan serahkan kepada murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang akan dibincangkan di samping
Ustaz akan berikan beberapa tips ataupun panduan agar kita boleh mendapat skor yang terbaik, insya-Allah. Okey, baik. Ini adalah salah satu daripada bentuk soalan yang bakal ditanyakan di dalam peperiksaan SPM kamu. Cuma jangan kamu sangkakan ini adalah soalannya. Ini hanya sekadar bentuk soalannya. Yang mana soalan ini arahannya adalah tuliskan kalimah sahih pada penerangan yang sahih dan kalimah khata pada penerangan ayat yang salah. Jadi perkara yang penting untuk diambil perhatian kepada murid-murid ialah sila tulis kalimah khata ataupun sahih. Jangan buat tanda pangkah ataupun tanda right, kerana ia boleh menjejaskan skor kamu. Ingat, mesti tulis kalimah tersebut. Jangan gunakan alamat pangkah ataupun alamat right. Ya, ingatlah. Okey, baik. Tapi untuk hari ini Ustaz nak minta murid-murid Ustaz untuk menjawab soalan-soalan ni. Kita mulakan dengan Iqbal ataupun sesiapa saja. Siapa nak jawab sila angkat tangan dan boleh menjawab soalan-soalan. Tetapi apa yang Ustaz nak ialah penyertaan daripada empat. Jangan Iqbal seorang saja yang jawab. Ustaz nak empat ni menyertai sesi ini untuk menjawab soalan-soalan ni. Okey, baik. Soalan yang pertama, Ustaz bacakan soalan dulu. Kalimatun makanna tafidu makna sahalna. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Okey. Iqbal. Ya. Iqbal ni memang dia ni suka senyum. Okey, Iqbal boleh cuba? Ya, Iqbal. Sahih. 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 Tulisnya. Cuma untuk sekarang Ustaz tak boleh tulislah. Tapi kalau dalam peperiksaan nanti sila tulis kalimah sahih. Ya, jawapannya betul. Betul. Dengan jawapan yang diberikan oleh Iqbal. Soalan nombor 2. Ya'jud wa Ma'jud hum kanu yaslihuna fil ard. Okey, siapa nak cuba Siapa pula? yang nak menjawab soalan ni? Ya, Nik Muhammad Zawawi, silakan. Jawapan dia khotak, Ustaz. Jawapannya adalah khotak. Kerana apa? Ya'jud wa Ma'jud, di sini penyertaan ini menjelaskan kepada kita bahawa Ya'jud dan Ma'jud mereka adalah yang memperbaiki ataupun mengislahkan dunia. Salahlah, mereka ni adalah satu makhluk ciptaan Allah Taala yang bakal keluar nanti di akhir zaman ketika hari nak kiamat merosakkan dunia. Bagus. Bagus kepada Nik Muhammad Zawawi dan juga Iqbal kerana berjaya menjawab soalan dengan baik. Baik, kita teruskan pada soalan yang ketiga. Zulkarnain wal Malikun as-salih. Zulkarnain adalah raja yang soleh. Jadi kita lagi berbaki 2 orang yang belum menjawab sebarang soalan. Kita lihat siapa cepat angkat tangan. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Ya, nampaknya dua-duanya hebat. Tapi tak apa, Ustaz beri peluang dulu pada Zulaikha untuk menjawab soalan ini. Okey. Jawapan dia sahih. Jawapannya adalah sahih. Penyertaan ini menjelaskan bahawa Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh. Betul. Okey. Baik, soalan nombor 4. Wujubul ikrah fiddin. Wujubul ikrah fiddin. Masih lagi, Fadilah nak jawab ke? Ya, Fadilah nak cuba. Silakan Fadilah. Jawapan dia khotak, Ustaz. Jawapannya adalah khotak. Di sini penyertaan ini menjelaskan kepada kita bahawa wajib untuk memaksa di dalam perkara dalam agama. Maksudnya nak ajak orang masuk Islam kena paksa masuk Islam. Padahal padahal kenyataan yang betul adalah la ikraha fid din. Baik, terima kasih hebat kepada Fadilah Hanim dan juga Zulaikha berjaya menjawab soalan dengan baik. Teruskan kepada soalan yang kelima. Jawazu
ya'khazal ujrah ala qiyamil bil maham minal a'mal, iaitu harus untuk mengambil upah di dalam pekerjaan. Okey. Okey. Siapa nak Siapa jawab? pula nak jawab? Siapa pula nak jawab? Siapa nak cuba? Okey, silakan Iqbal. Zawawi. Nik nak Zawawi. jawab. Nik. Silakan Nik. Jawapan dia sahih, Ustaz. Jawapannya adalah sahih, betul. Terbaik ni. Terima kasih atas jawapan kamu. Nombor 6, wajada syams taghrabu fi makani bihi ainun zata ma'in bardin. Siapa nak menjawab soalan ini? Sahih atau khata? Ya, Iqbal. Silakan. Silakan Iqbal. Jawapan nombor 6 khata. Jawapan nombor 6 adalah khata, bukan ma'un bardun ya. Dia adalah harun tinun aswadun. Dia adalah air yang berlumpur hitam. Dan yang ketujuh adalah salaka Zulqarnain tariqan baina shimal wal ghurb. Nombor 7. Kita bagi kat Zulaikha. Silakan Zulaikha. Nampak Zulaikha semangat ni nak jawab ni. Jawapan dia khata, Ustaz. Jawapannya adalah Khata. khata. Ashimal wal ghurub. Okey, baik, di sini apa tip yang Ustaz nak bagi? Di sini kadang-kadang akan berlaku soalan yang mengelirukan dengan menggunakan contohnya seperti shimal wal ghurub. Padahal jawapan yang betul adalah asyaqun wal ghurub. Jadi berhati-hati. Sila baca soalan dengan baik agar kamu boleh faham betul-betul statement tersebut, barulah kamu memutuskan untuk memberikan jawapan sama ada sahih ataupun khata. Jangan baca soalan secara tergesa-gesa yang boleh menyebabkan kamu kehilangan skor. Dan yang seterusnya kita lihat, ini adalah soalan pilihan. Soalan pilihan. Imla al-faraghat al-atiyah bil kalimatil munasabah. Imla al-faraghat. Maksud dia apa dia? Penuhkan tempat kosong dengan kalimah yang munasabah. Penuhkan. Maksudnya kamu kena buat apa? Murid-murid, kamu kena tulis semula. Dan bila kamu tulis, kamu mesti pastikan kamu tulis dengan betul seperti mana soalan yang diberikan. Ya'jud wa ma'jud, tulis Ya'jud wa ma'jud. Jangan Ya'juh. Tidak ada titik, jadi ha. Okey, boleh faham? Jika kamu tulis salah, boleh menyebabkan kamu akan kehilangan markah yang mengakibatkan skor kamu akan berkurang. Kita target sekarang mumtaz untuk mendapatkan yang terbaik, cemerlang dalam usul al-din. Jadi, tip-tip yang berharga ini sila ingat dan hafal. Baik, soalan yang pertama, tempat kosong wal malikus salih. Alamak. Jadilah jumpa dah statement ni. Jadi Ustaz buka kepada siapa yang nak menjawab soalan ni. Silakan. Okey. Senang ni soalan bonus ni. Semua angkat tangan. Silakan. Tak apa Ustaz, bagi Ustaz pilih dulu, Ustaz pilih dulu. Nampak. Nampak Nik, nampak muka Nik. Nik, silakan Nik. Jawapan dia Zulqarnain. Zulqarnain. Baik. Ingat tulis mesti tepat seperti mana yang telah diberikan. Ba, yadmanu li sahibihi as-sa'adah fid darain. Siapa dia? Siapa nak cuba? Fadilah Hanim, silakan, cepat. Al-Iman. Al-Iman. Dan Jim. Terlihat Jim pula. Hum qaumun kanu yafsiduna fil ard. Mereka adalah satu kaum yang merosakkan di atas muka bumi. Clue dia. Makna untuk soalan tersebut macam tu. Jadi, siapakah mereka ini? Okey. Ya. Tadi Zulaikha ni yang kita pergi Iqbal pula. Silakan Iqbal. Silakan Iqbal. Jawapannya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj. Mereka ni adalah golongan yang merosakkan dunia, tanah. Dal yastahibbu 40 alal birri wat taqwa. Ya, ada kita dah jumpa Ya'juj, Zulqarnain, Al-Iman. Jadi masih lagi berbaki. Jadi yang tu yang tidak ada lagi pasangannya. Apa dia? Siapa nak jawab soalan ini? Okey, silakan. Zulaikha lagi. Tak apa, Zulaikha cepat. Zulaikha. Jawapannya At-Ta'awun. At-ta'awun, iaitu kerjasama. Dan yang terakhir,
Khuruj Ya'juj wa Ma'juj min asrati Al-Kubra. Tempat kosong. Siapa nak menjawab? Nik lagi. Okey, Nik. Silakan. Silakan. Nik ni dia conquer semua ni. Silakan Nik. Okey, daripada as-sa'ah. As-sa'ah iaitu adalah salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Jadi tahniah ucapkan kepada murid-murid ustaz kalau telah berjaya menjawab dengan baik. Mudah-mudahan dapat skor yang terbaik di dalam tajuk ini. Okey, maknanya ini baru bahagian A yang mana Ustaz tunjuk tadi, ada sahih dan juga khata, dan juga ada isi tempat kosong dengan jawapan yang telah diberikan. Dan selepas ini Ustaz akan cerita pula bagaimana dengan bahagian B. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita kembali di Didik TV KPM pada hari ini dalam mata pelajaran usul Al-Din tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan topik Zulqarnain. Tadi Ustaz dah cerita tentang bahagian A. Ya, Dan bahagian bagaimana A. soalan bahagian B Ustaz lebih menarik? Soalan bahagian B ataupun bahagian ba, al-qismu ba. Ini dia ada beberapa tekniknya dan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Cumanya untuk hari ini kita fokuskan kepada tafsir. Jadi boleh saya teruskan? Silakan Ustaz. Baik. Soalan seperti mana yang terpapar di dalam skrin ini adalah contoh soalan tafsir. Contoh soalan tafsir. Dan dia lebih kurang macam ni je. Tapi ini bukanlah soalan sebenar SPM. Lagi nanti murid-murid mengatakan inilah soalan yang bukan. Ini hanya sekadar contoh. Ustaz nyatakan sini adalah sekadar contoh seperti mana soalan SPM. Yang mana kamu akan diberikan di bahagian awal tu stimulus iaitu ayat mana yang nak ditanya soalan kepada kamu. Dan soalan yang pasti, yang wajib, yang selalu akan keluar ialah soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat. Walaupun ma'anil kalimat itu pendek ada beberapa saja, tapi hati-hati kerana ialah satu soalan yang popular dan ialah soalan yang menyumbang penskoran lebih kurang dalam 4 markah. Ui, banyak. 4 markah. Jadi jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Ini sikit je ni. Sikit je. Ingat, 1 markah, 2 markah, 3 markah adalah penting dalam peperiksaan SPM. Kerana 1 markah boleh membawa kamu berada di rumah. 1 markah boleh membawa kamu ke universiti. Masya Jadi Allah. kena pegang betul-betul. 1 markah cukup berharga. Hat ma'anil kalimat al-atiyah. Berikan ma'anil kalimat yang berikut. Yang pertama jazaun, yang kedua as-saddain, yang ketiga sa'atlu, yang keempat makanna, dan yang keenam maghribus syam. Ini adalah contoh 5 ma'anil kalimat yang terkandung dalam ayat surah Al-Kahfi tadi, ayat 83 hinggalah 100. Yang mana dalam ayat ini terkandung beberapa kalimah yang terpilih seperti mana yang terdapat dalam buku teks. Jadi kita dah bicarakan tadi. Jadi ustaz nak minta murid-murid kesayangan ustaz ni untuk menjawab soalan-soalan yang ustaz nak tanya kepada kamu. Contoh sekarang ni adalah soalan yang pertama, jazaun. Kalimah jazaun, ma'anil kalimat dia. Okey, siapa nak cuba? Dia angkat Ma'anil tangan. kalimat dia. Oi, serentak 4 orang angkat tangan. Oh, itu semangat. Jadi tak apalah, kita ikut turutan daripada sebelah atas dulu, Nik Muhammad Zawawi untuk menjawab soalan ni. Jazaun. Silakan Nik. Jazaun, makna kalimat dia muka fa'atun. Mukafa'atun. Ya, betul. Tepat jawapannya. Yang kedua, as-saddain. As-saddain. Siapa yang jawab? Okey, sila angkat tangan. Silakan. Okey. Zulaikha. Silakan Zulaikha. Al-Jabalain. Al-Jabalain. 2 bukit. 2 gunung. Al-Jabalain. Yang seterusnya, As-Sa'atlu.
Fadilah Hanim. Silakan Fadilah. Sa'akus. Sa'akusu, iaitu seakan aku ceritakan. Yang seterusnya, makanna. Iqbal pula. Siap Iqbal. Iqbal ni dia tadi dia angkat tangan, tak nak nama dia tak disebut. Sila Iqbal. Ya, silakan Iqbal. Jawapannya sahalna. 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 Okey, betul. Okey. Dan soalan bonus yang terakhir. Bukan bonus ni lah. Maknanya tadi semua sepakat jawab dah soalan satu. Jadi ini adalah soalan yang kelima. Jadi Maghribus Syam. Siapa nak menjawab soalan ni? Okey, cepat. Silakan. Oi. Okey. Ni pantas. Okey, Nick. Dan nanti ni pegang tangan tok di atas ni. Cepat ni. Semangat betul dia ni. Silakan ni. Jawapan dia Maudia Wurubiha. Ya, tempat terbenamnya matahari. Ini adalah contoh. Apa yang penting di sini ialah sila tulis dengan baik. Tulis dengan baik. Pastikan kamu tulis dengan baik agar senang dibaca dan difahami oleh untuk mendapatkan skor yang baik. Jadi kamu kena tulis dengan baik. Jangan sampai nak diberikan skor pun susah sebab tak faham apa yang ditulis. Walaupun tulisannya buruk, tapi buruk-buruk pun biarlah kita dapat dibaca. Jangan terlalu hot sangat sampai tidak dapat untuk dibaca tulisan. InsyaAllah kamu berjaya untuk mendapatkan markah yang baik. Kita lihat pula kepada soalan. Ini contoh soalan. Set soalan untuk tafsir. Dan di dalamnya juga akan ada soalan nombor 2, 3 dan 4. Okey, baik. Soalan yang nombor 2. Isyrah al-ayat syarhan ijmalan. Syarah ayat ini dengan syarah yang ijmal secara menyeluruh. Kalau selalunya ustaz dah faham, murid-murid kalau dengar soalan ni, aduh macam mana ni nak syarah ni, banyak ni. Tengok pula ayat tadi 2 muka, macam mana nak syarah ni? Okey, baik. Tapi sebelum tu, ustaz nak minta kepada murid-murid ustaz untuk cuba menjawab soalan ni. Nanti ustaz berikan tip bagaimana untuk menjawab soalan Isyrah. Jadi siapa yang nak jawab? Dalam 4 yang ada di depan ustaz ni, siapa nak jawab? Okey, siapa tu? Siapa tadi? Aiman nampak siapa yang? Saya nampak Zulaika lah. Ustaz. Zulaika. Silakan Zulaika untuk menjawab soalan yang nombor 2. Jawapan dia tatahaddatha an qissah Dzulqarnain. Ya. Bijak. Maknanya Zulaika dia faham apa yang Ustaz sebut tadi. Okey, terima kasih Zulaika. Tahniah kerana menjawab soalan dengan baik. Pendek je. Pendek je Ustaz. Tapi di segi pernyataan yang dinyatakan oleh Zulaika tadi telah menjelaskan bahawa itulah yang diceritakan di dalam ayat-ayat tadi. Okey, baik. Tips yang boleh kita gunakan sini ialah sekarang soalannya adalah Isyrah al-ayati syarhan ijmalan. Jika datang 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat tak dinyatakan soalan di sini. Ayat mana yang perlu disyarah bermakna kamu boleh syarah mana-mana ayat, mana-mana tempat yang kamu nak syarahkan. Oh, mana-mana? Mana-mana. Kecuali jika diletakkan ayat sini, Isyrah al-ayat dalam kurungan dan diletakkan ayat tersebut. Maka kamu perlu syarah ayat tersebut sahaja. Sebenarnya ini soalan walaupun nampak macam panjang, macam banyak, tapi inilah soalan yang paling mudah. Inilah soalan yang paling mudah sebab apa? Tak dinyatakan ayat mana yang nak disyarahkan. Jadi kamu boleh pilih ayat mana yang kamu nak syarahkan. Janji ada di dalam surah Al-Kahfi. Okey, baik. Jadi ingat ini tip dari Ustaz. Soalan nombor 3. Takallam an rihlati ats-tsaniyah li Dzulqarnain. Satu benda yang pentinglah, yang penting dalam kita membaca soalan ini ialah kita memahami soalan. Bila ada persoalan, kita faham soalan apa yang ditanya, maka kita senang untuk menjawabnya. Jadi tumpuan kita adalah juga kepada bagaimana memahami soalan-soalan tersebut.
Kalau tak faham soalan, macam mana lah kita nak jawab? Betul? Betul tak? Okey, baik. Get ready, bersedia semua. Zulaika, ni Iqbal dan juga Fadilah Hanim. Soalan nombor 3. Takallam an rihlati tsaniyah. Bicarakan tentang rihlah yang kedua bagi Zulkarnain. Jadi Ustaz minta, Ustaz tak mahu sebut nama siapa-siapa. Ustaz nak offer, berikan tawaran kepada kamu, siapa yang nak menjawab soalan. Silakan. Okey, silakan. Siapa pula seterusnya? Ya, Iqbal. Silakan Iqbal. Okey. Fada'a haula'i ila al-imani wa sara fihim siratuhu ula. Ya. Terima kasih. Okey, Aiman. Di sini tipnya apa dia? Sekarang ni dia soalannya adalah bicarakan tentang perjalanan kedua. Bukan tanya apakah yang dia jumpa pada perjalanan kedua. Jika soalan tanya ma'aman, siapa yang dijumpainya pada rihlah yang kedua, maka kita jawablah berdasarkan soalan itu. Sekarang ni takallam, begitu juga secara umum. Bicarakan tentang perjalanan yang kedua. Sama ada nak diceritakan tentang dia pergi ke arah mana, sama ada ataupun nak menceritakan siapa yang dia jumpa di arah tersebut dan apa yang dia buat kepada orang kaum yang dia jumpa pada arah tersebut. Jadi sebenarnya ada 3 pilihan. Ini adalah soalan yang bersifat umum. Ada soalan yang bersifat umum, ada yang bersifat khas. Jika bersifat khas, maka jawab secara khas. Jika dia bersifat umum, maka kamu ada peluang yang lebih baik untuk menjawab soalan tersebut kerana jawapannya meluas. Okey, soalan yang terakhir. Uzkur isnain mimma yustafadu minal ayatain as-sabiqatain. Berikan 2 faedah yang diperolehi daripada 2 ayat yang terdahulu, iaitu ayat yang dibacakan oleh Iqbal tadi. Okey. Ustaz bagi tawaran kepada ni. Ni dah angkat tangan awal lagi. Soalan tak keluar lagi, ni dah angkat tangan. Okey. Kita beri peluang kepada Nik untuk menjawab soalan ni. Silakan Nik. Nik. Okey, yang pertama, at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Dan yang kedua, la ikraha fid din. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam perkara yang baik dan juga perkara takwa. Dan satu lagi, apa dia? La ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Okey. Tahniah kepada Nik kerana telah menjawab soalan dengan baik. Soalan ini meminta untuk diberikan 2 pengajaran. Okey, baik. Beberapa panduan yang boleh kita kongsi bersama ialah tidak semestinya faedah ini seperti mana yang terkandung di dalam buku teks. Tidak semestinya. Tetapi mesti yang terkandung di dalam ayat tersebut. Oh. Mesti terkandung dalam ayat tersebut. Ayat surah Al-Kahfi cerita tentang Zulkarnain. Tiba-tiba kamu buat apa? Wujubu asyam fi Ramadan. Tak nak kena mengena dengan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi yang penting sekarang ialah memahami ayat tersebut, apa penceritaannya. InsyaAllah soalan nombor 4 ni juga adalah soalan yang mudah jika kita faham apa isi pembelajaran dan apa isi kandungan soalan tersebut. Itu paling penting. Ya, itu yang paling penting. Bila kita faham barulah mudah untuk kita jawab. Mungkin untuk akhir ni, Ustaz, apa yang kita boleh rumuskan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin ada nasihat ke supaya murid-murid kita mudah nak jawab soalan di SPM nanti? Nasihat Ustaz untuk calon-calon SPM 2022 ialah fokus pembelajaran di dalam kelas. Setelah fokus pembelajaran di dalam kelas, pulangnya ke rumah atau ke asrama, sila lakukan ulang kaji. Jangan biarkan sehingga melebihi daripada 3 hari. Kamu akan seperti baru belajar semula. Itu tips dia. Di sekolah dah faham, balik ke rumah, terus ulang kaji, maka kefahaman itu akan melekat di dalam
kepada kita. Insya-Allah. InsyaAllah. Yang penting kita selalu ulang kaji, Ya. kerap buat latihan dan dengar apa yang Dan Ustaz ajar selalu dalam kelas. bertanya dengan guru kamu. Jangan malu. Okey, baiklah kepada para penonton, murid-murid sekalian dan murid-murid yang berada di studio, terima kasih kita ucapkan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas kelas yang diajarkan pada hari ini. Dan paling penting sekali, terus buat latihan dan ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Mas Sufian mengundurkan diri. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM